والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang dirahmati Allah, yang berbahagia Tuhan Pengasih Sulam, Tuan Imam, Tuan Bilal, Barisan Tuan Kuasa, seterusnya tuan-tuan, puan-puan muslim-muslimat berjamaah pada malam ini. Kita mulakan baca kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala limpah kurnia rahmatnya yang tiada terhingga kepada kita. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat yang terbesar, nikmat Islam, iman, di mana dengan nikmat inilah kita memperolehi kebahagiaan yang sejati, iaitu di dunia dan di akhirat, bukan dunia saja. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Allah bagi petunjuk kepada kita lagi solat berjamaah, menghadiri pengajian agama, beriktikaf. InsyaAllah itu dikira sebagai amal soleh yang memberi pahala yang banyak kepada kita, tuan-tuan. Baik tuan-tuan, lama tak jumpa ni, pusingan jadual tu kena masih sambutan hari raya lagi. Jadi lama sikit lah, kita sambung teruslah tuan-tuan. Tajuk kita ni, kita Tazkiyatun Nafs, penyucian jiwa. Tajuknya pada Pak Haji, iaitu amal-amal batin, mengikhlaskan niat, mengambil pelajaran dari berbagai tempat yang mulia, dan cara merenungkan berbagai rahsia dan nilai-nilai haji dari awal hingga akhir. Itulah dia tuan-tuan, kitab kita ni. Dia nak hayati salah satu ibadah tu, khususnya bab haji dulu, bab solat, bab zakat, bab puasa ni, bab haji ni melalui penyucian jiwa. Kita nak menghayati ibadah-ibadah tu dengan kita ni tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadah. Jadi sambungan daripada yang lepas, sesungguhnya zakat, ialah zakat ni lepas dah, kita dah mulai dah, tapi dia nak kait dengan haji ni lah. Dia cerita buat zakat dulu. Sesungguhnya zakat adalah wujud solidariti ataupun kesatuan, kerjasama, persatuan masyarakat lah. Kesatuan dalam masyarakat tu, zakat ni, yang boleh dipahami hikmahnya dan akal juga punya kecenderungan kepadanya. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, kita faham zakat ni kalau kita amalkan, kita keluarkan, kita ni dalam masyarakat tu jadi ada hubungan dengan orang-orang yang terima zakat, ataupun ada hubungan dengan fisabilillah. Zakat tu digunakan untuk fisabilillah contohnya. Jadi kita nampak dia punya hikmah dia tu, dan kita pun rasa nak buat zakat tu.
mempereratkan tali silaturahim antara orang kaya dengan miskin. Itu zakat. Puasa dikait dengan puasa pula. Puasa adalah mengalahkan syahwat yang menjadi alat musuh Allah, dan tumpuan ibadah dengan menahan diri dari berbagai hal yang menyibukkan. Cerita dinaikkan gambar puasa, tuan-tuan kan. Maknanya kita puasa ni, kita menahan nafsu, kan, menahan mata daripada melihat yang haram, menahan telinga daripada mendengar yang haram, menahan lidah daripada berkata yang haram, dan menahanlah segala anggota kita ni daripada buat yang haram dengan kekuatan iman kita. Itu nampak hikmah puasa tu, melawan syahwat, melawan hawa nafsu. Kita betul-betul berjuang, kita berjuang untuk menyempurnakan ibadah puasa tu dengan menahan nafsu kita ni dari berbagai dan ibadah lagi, ibadah puasa, ibadah solat berjamaah, ibadah bacaan Quran, ibadah tadarus, ibadah solat tarawih, kan? Nampaklah kerohanian dia tu, kan? Kita pun tinggal lah yang sibuk-sibuk ni, kita tinggal. Biasa kita lepak, tapi kita solat tarawih, kita baca Quran, bertadarus. Jadi itu kata maknanya nampak puasa tu, tuan-tuan kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebut puasa ni, kita dah jauh dah meninggalkan puasa ni, puasa Ramadan tu. Cuma nak ingatkan, walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang mendapat petunjuk di bulan Ramadan, lepas Ramadan bertambah petunjuk itu, dan datanglah sifat takwa kepada mereka. Maknanya kalau Ramadan tu kita dapat petunjuk, betul-betul Allah bagi petunjuk kat kita, kemudian betul-betul Allah bagi takwa kat kita, kalau betul-betul Allah terima Ramadan kita, kalau betul-betul Ramadan kita sempurna, sekarang ni amalan Ramadan tu berjalan lagi. Amalan puasa, puasa sunat bulan Syawal, kalau cerita panjang pula saya akan ringkas lah. Masih ada lagi puasa tu. Kemudian baca Al-Quran ada lagi, qiyamul lail ada lagi, kemudian menuntut ilmu ada lagi. Semua amalan puasa tu, kan. Iktikaf ada lagi, semua ada lagi ni. Iktikaf, solat berjamaah, berbagai-bagai amalan soleh ni kita masih buat lagi. Kalau sekarang dah hilang semua, maka Ramadan kita tu tak diterima. Tanda, bukan saya nak kata terima tak terima tu, itu bukan urusan saya, kan. Tanda tu kita masih mengamalkan amalan-amalan Ramadan ni. Kalau dah hilang semua, maka tanda Ramadan tak berjaya, tuan-tuan, kan. Kemudian mana kita puasa lagi bulan Syawal. Orang panggil bulan Syawal ni bulan raya. Betul ke bulan Syawal bulan raya, tuan-tuan? Betul lah, sebabnya raya tu 1 Syawal. Tapi lah, kan, boleh lah kata dia bulan raya sebab dia 1 Syawal. Tapi sebenarnya raya tu 1 hari tu je. Nabi mafhum hadis lah, aku gantikan raya-raya kamu pada masa jahiliah dulu dengan 2 hari raya, Idul Adha, Idul Fitri. Idul Adha sehari, Idul Fitri sehari. Mana ada sebulan. Idul Adha banyak sikit sebab ada hari tasyrik. Ada 10 Zulhijjah, kemudian
11, 12, 13 kan, 4 hari dah dia berkorban, raya korban. Boleh 4 hari tapi Idul Fitri betul-betul 1 hari. Idul Fitri 2 Syawal. Mana raya kedua? Mana raya kedua? Bila lagi nak datang rumah saya? Raya 3 saya tak tahu lah. Mana raya 3 dah? Raya tu Idul Fitri sehari je. Ya ke ustaz ni? Yang ustaz beraya ke sana sini tu. Tak habis-habis ke rumah terbuka. Dah hujung Syawal tu kita masuk, nampak ada lagi puji petang. Iyalah. Cumanya itu nama dia saya bagi ziarah dan silaturahim sepenuh hari raya. Raya mana ada? Kalau raya ada, jadi hari lah kita datang solat raya. Tak ada dah kan. Jadi bolehlah kita sebab adat yang baik kan, kebiasaan yang baik, tak apa. Kita nak masih ada jamuan, masih ada baraan. Orang Selangor kata baraan, orang Johor kata marhaban, orang Timur kata tak ada, baraan tak ada, marhaban tak ada, pergi raya je. Kena pergi raya. Sini ada baraan. Tak tahu satu masa nanti ikut sini dia ada baraan. Boleh buat je tuan-tuan dengan 3 syarat. Pertama, jaga niat. Jaga niat. Niatnya nak ziarah dan silaturahim. Niat. Niat baik dah tu. Jaga niat. Ziarah, seorang pergi menziarahi Nabi cerita, seorang pergi menziarahi saudaranya di kampung lain. Di tengah jalan malaikat menunggu dia dan pergi memuji dia. Allah utus, kamu nak pergi mana? Kata malaikat. Dia menyamar manusia lah. Saya nak pergi rumah saudara saya. Kamu pergi sana nak buat apa? Ada kebaikan kat sana. Maksud kebaikan tu, sana ada awak pergi tu, kalau kita lah, kalau kita nak pergi pergi rumah tu lah, best tu. Ada kami bakar, ada sate, ada ketupat, rendang, macam-macam ada. Kalau pergi rumah orang yang tak berapa senang ni, tiga orang ni dengan baulu je lah, contoh lah. Jadi kita pun pergi sana. Patutnya semangat raya tu yang susah ni kita pergi. Pergi tu niat apa? Nak makan kami bakar, maka dapatlah kami bakar. Free. Sate biasa ambil order biasa ambil 6 je, hari tu ambil 20 kan. Dapat nak makan sate. Apa yang terdapat? Pahala tak dapat. Sebab niat dia nak amal berniat. Dah lari dah. Niat dia nak makan sate. Jadi kisah malaikat tadi tuan-tuan, dia kata orang tadi, aku nak pergi menziarahi saudara itu kerana aku sayang pada dia. Sayang, ukhuwah Islamiah. Malaikat pun rahsia lah. Sebenarnya aku ni malaikat, Allah utuskan aku untuk memuji kamu. Ketahuilah bahawa Allah sayang kepada kamu sebagaimana kamu sayang kepada saudara kamu. Mana ziarah itu bagus. Kita kena niat ziarah. Ziarah dan bersilaturahim. Silaturahim pahala syurga. Wasalul arham, wasallu billahi wa nasuniyah. Dah ada berjana, bisalah kamu sambung silaturahim. Kamu solat di tengah malam, di mana manusia masih tidur, kamu masuk syurga dengan selamatnya. Tak apalah. Satu, jaga niat. Yang kedua, kita tak tinggal ibadat asal. Jangan kerana baraan, kerana ziarah, solat berjemaah ke mana, baca Quran ke mana, tadarus, tak apalah. Dia lebih khusus pada bulan puasa kan.
belajar mana, itulah maknanya kalau perlu buka awal kan kajian ni. Sebab jangan kerana yang sunnah tu jadi yang wajib ditinggal kan. Jadi itulah syarat dia kan. Dia dengan asas kan. Kemudian jagalah yang buat yang haram. Jagalah adab ziarah tu. Jangan ziarah bercampur-campur. Jangan ziarah ni asyik tengok yang bukan mahram kita. Banyaklah adab ziarah tu. Ikut adab ziarah, maka boleh apa ada kan. Ada orang tanya, Ustaz, baraan boleh pahala tak Ustaz? Ada jawapan dia. Kalau boleh pahala, kalau kena cara dia kan. Tak apalah nak sebulan pun, tapi puasa 6 tetap berlaku pada kita kan. Kemudian bila habis bulan Syawal, masuklah Zulqa'dah. Sekarang dah 8 masuklah Zulqa'dah. Maka orang pun tak fikir apa-apa. Rehatlah bulan ni dah puasa Ramadan, puasa Syawal lagi 6 hari kan. Dan isteri kami pun 3 hari sebulan kan. Bulan ni nak rehat sikit. Sebenarnya tuan-tuan, bulan ni tak kurang pentingnya. Dalam Quran sebut surah At-Taubah ayat 36, Inna iddatan syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh yawma khalaqas samawati wal ardh minha 'arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusikum. Baik, cukuplah maksudnya sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi hukum Allah adalah 12 bulan yang telah ditetapkan dalam kitab Allah semasa Ia menciptakan langit dan bumi. Rupanya Allah ni dicipta langit bumi, dicipta masa sekali, 12 bulan setahun. Di antaranya 4 bulan yang akan mati, Al-Batul Hurum, bulan haram, 4 bulan yang mati. Dia tak sebut berapa. Ketetapan yang demikian itu adalah agama yang betul lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang mati itu. Dalam hadis disebut pula tuan-tuan, dalam hadis sebut nama bulan itu. Nabi kata yang lebih kurang makna daripada Quran tadi, Inna zamana qad istadara kahiyati yawma khalaqallahu as-samawati wal ardh. As-sanatu 12 syahran minha arba'atu hurum. Salah satu mutawaliyatun Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Madar allazi baina Jamadai wa Sya'ban. Makna dia Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya zaman ini telah berjalan berputar sebagaimana perjalanan awalnya ketika Allah menciptakan langit dan bumi, perjalanan alam. Allah cipta langit dan bumi, yang mana satu tahun itu ada 12 bulan, sama yang kurang tadi. Di antaranya ada 4 bulan haram, 3 bulan yang letaknya berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Aku usah baca Zulqa'dah pelik dia punya Zulqa'dah. Memang dalam hadis sebut Zulqa'dah. Zulqa'dah. Kita Zulqa'dah tu Melayu, yang Arab Zulqa'dah. Zulhijjah, Muharram, dan jauh sikit yang antara Jamadi awal yang berakhir dengan Sya'ban, itulah dia Rajab, 4 bulan haram. Jangan kamu menzalimi diri kamu pada bulan tersebut. Apa maksud menzalimi diri kamu sendiri? Sebabnya 4 bulan haram ni ada 3 perkara yang penting, tuan-tuan. Ada 3 perkara yang penting yang perlu kita buat. Pertama, Nabi kata berpuasalah sebahagian daripada bulan haram ini dan tidak sebahagiannya. Mana taklah penuh puasa, ada. Maknanya bulan haram ni sunat puasa. Sunat puasa. Kalau kita puasa Isnin, dapat pahala puasa hari Isnin, dapat pahala juga kerana di bulan haram. 2 dalam 1. Satu. Yang kedua, bila kita buat amal kebaikan, dia berganda. Macam tuan-tuan malam ni bulan haram kan?
Biasa tuan-tuan duduk ni pahala sekian banyak lah pahala pengajian. Mana boleh ganda lagi. Sebab apa? Sebab dia bulan haram. Maka tak ditinggal lah pengajian bulan ni. Datang je bulan-bulan haram. Yang ketiga, kalau kita buat keburukan, kejahatan, dosa kita berganda. Itu kata jangan kamu menzalimi diri kamu di bulan haram yang 4 ni. Jadi rupa-rupanya Zulqa'dah ni bulan amalan kita puasa lagi. Puasa ni tuan-tuan sepanjang tahun. Tak saya fikir nak rehat. Yang sunat-sunat taklah sepanjang bulan, sebahagian kan? Itu bulan haram. Haram berperang lah asalnya. Orang Arab ni dia berperang ni menjadi kebiasaan dia. Garam, tak boleh silap sikit. Silap pasal binatang ternakan, kambing ke, berebut tempat ke apa, kita tak perang, kita dendam. Kita ni ayam masuk dalam rumah, lepas tu terbaling, patah kaki. Jadi tuan ayam tu kecil hati, 5 tahun tak tegur siapa. Baik berperang orang boleh tegur siapa. Kalau 5 tahun tak tegur siapa. Berperang ni, tak agak berperang ni, kita buat gencatan senjata lah. Buat gencatan senjata. Tu maknanya asal bulan haram tu, apatah lagi Muharram. Zulqa'dah ni tuan-tuan, makna dia qa'adah, duduk. Tuan-tuan ni qa'adah yang duduk. Duduk. Duduk di bulan Zulqa'dah ni, duduk tak pergi berperang. Itu suruh duduk kan. Bulan Zulhijjah tuan-tuan, bulan haram. Cerita panjang, cerita laju-laju tuan. Bulan yang hebat. 1 hingga 10, siapa yang buat amalan soleh adalah amalan soleh yang terbaik. 1 hingga 10 Zulhijjah. 1 hingga 8 sunat puasa. 1 hingga 8 sunat puasa. Buat sebahagian pun tak apa, nak buat semua pun tak apa. 9 kemuncak puasa Arafah. Yukabilu sanatain, dikapalkan dosa selama 2 tahun. 10 Aidul Adha, hari mulia. Ada korban lagi. 4 hari berlaku korban. Waktu bulan Zulhijjah hebat kan. Zul maknanya empunya, Zulqa'dah dari bersama, Zulqa'dah bersama. Zul maknanya empunya, Zulhijjah maknanya yang empunya haji. Hebatlah bulan haji. Zulqa'dah juga kemuliaan dia. Dah masuk bulan haji kan, boleh ihram lah, rampai yang dah penerbangan kan. Muharram, kelebihan dia bulan haram. Kemudian dia ada 10 Muharram, hari Ashura. Hari yang ke-10. Bukan makan bubur Ashura, sunat puasa 10 Muharram. Yang terbaiknya puasa 9, 10, 11 Muharram. Yang kedua terbaik 9, 10. Yang ketiga terbaik 10, 11. Yang keempat terbaik 10 je. Puasa 10 Muharram je. Yang langsung tak baik, tak puasa langsung. Puasa lah mana-mana pun kan tuan-tuan. Sehari pun tak pedang. Dikapalkan dosa setahun lepas. Juga pada sanatan matiah. Dikapalkan dosa setahun lepas. Dia ada 2 tahun, 3 tahun dah. 3 tahun yang apakan dosa bukan senang tuan-tuan. Boleh ngateh kan kedai kopi hari itu kan. Puasa lah itu, minta kafaran dosa yang Allah Ta'ala. Kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamal Awal dan Akhir, itu bulan biasa je. Rajab masuk bulan haram juga. Kembalilah kemuliaan bulan haram. Itulah kesinambungan bulan Rajab. Kemudian Syaban, bulan banyak berpuasa sunat paling banyak kan. Sentiasa ada kerohanian. Kemudian Ramadan, kemuncak segala-galanya. Dibersihkan dosa, diampunkan dosa, dibebaskan daripada syurga, dibebaskan daripada neraka, masuk syurga diberi pahala yang banyak berganda-ganda, ada yang Qadar, diberi takwa kan. Kemudian dia tak ada
stop secara mengejut. Puasa 6 pula, puasa 6 kan. Jadi telah saya sentuh ada kaitan lah dengan masa sekarang ni tuan-tuan kan. Semoga kita ni termasuk orang-orang yang dapat kemenangan di bulan Ramadan itu. Kita berhari raya, kemudian terus kita amal. Itu kemenangan lah tu. Berjaya lah kalau kita terus amal. Kalau hilang semua dah, habis lah tuan kita. Jadi tadi itu puasa kan. Puasa ni pun nampak dia punya hikmah tu. Kita menahan nafsu, kita banyak ibadah, kita pun rasa nak buat. Sebab apa? Kesan itu bagus. Kemudian disentuh pula rukuk dan sujud dalam solat adalah merendahkan diri kepada Allah dengan berbagai perbuatan yang mencerminkan kerendahan, dan jiwa pun sudah terbangun untuk mengagungkan Allah.